Tahukah anda asal-usul negeri Sabah? Dari Kesultanan Brunei hingga Sulu, Sabah kaya dengan sejarah dan budaya unik. Kini, selain gunung dan pantai yang menakjubkan, negeri ini memikat setiap pelancong yang datang. Nak tahu lebih banyak cerita menarik? Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan butang lonceng untuk info selanjutnya. Asal-usul nama Sabah dipercayai berasal dari sejenis buah pisang yang dipanggil saing Sabah atau Sapah oleh masyarakat tempatan. Nama Sabah mula digunakan pada abad ke-15 oleh pedagang yang mengembara antara Borneo Utara hingga ke Kepulauan Sulu sebelum kedatangan British lagi. Dalam peta Portugis, di Melaka tahun 1604, kawasan Kota Kinabalu disebut sebagai api-api. Semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company pada 1881, secara rasmi, Sabah dinamakan sebagai North Borneo. Nama Sabah kembali digunakan pada tahun 1963 semasa pembentukan Malaysia. Catatan Puisi Jawa Negara Kertagama yang dikarang Prapanca tahun 1365 menyebut Sabah sebagai seludang. Marco Polo sewaktu singgah di Sabah pada 1292 dia mencatatkan Sabah dikenali sebagai bumi yang mungkin merujuk kepada Brunei. Kajian arkeologi di Lembah Mansuri Lahad Datuk menjumpai kesan-kesan pendudukan manusia terawal berusia 235,000 tahun hinggalah kedatangan manusia terawal pada 30,000 tahun dulu. Penhijrahan manusia ke Borneo dan kawasan sekitar bermula kira-kira 20,000 hingga 30,000 tahun dahulu. Dipercayai, manusia awal ialah daripada orang Australoid dan Negrito atau Austroasiatik. Gelombang penhijrahan manusia selepas itu dipercayai daripada orang Proto-Austronesia yang berlaku sekitar 3,000 sebelum Masihi. 500 sebelum Masihi orang Deutero-Austronesia tiba menyebabkan Proto-Austronesia berpindah ke pedalaman. Austronesia ialah leluhur kepada penduduk peribumi Sabah dan kepulauan sekitar Sabah. Austronesia membawa budaya dan bahasa Austronesia ke Borneo dan juga menyebar ke barat dan selatan. Orang Australoid dipercayai berasimilasi dengan orang Austronesia. Artifak dijumpai menunjukkan orang zaman Neolitik menggunakan peralatan batu dan muna menggilap batu dengan garisan simetri yang berusia 5,000 tahun. Artifak tembikar tanah, keranda pengebumian dalam gua, tenunan, pembinaan perahu yang berusia 3,000 tahun dijumpai. 2,500 tahun dahulu, gangsa menjadi peralatan manusia dan diperdagangkan. 700 Masihi peleburan besi diperkenalkan termasuk manik-manik dari Indochina dan seramik dari China. Abad ke-7, catatan China menyatakan di barat laut Borneo terdapat penempatan dan pelabuhan yang maju bernama Vijayapura yang dikawal Sriwijaya di Sumatera. Ia diasaskan oleh seorang putera Funan dengan bantuan pribumi. Awal abad ke-9 terdapat satu kerajaan bernama Port Ni yang dipercayai wujud di muara Sungai Brunei menjadi pendahulu Kesultanan Brunei. Port Ni menjadi pusat bagi kawasan Sabah dan Sarawak dan pusat dagangan untuk pedagang dari China. Port Ni pernah dipengaruhi oleh dua kuasa besar pada waktu itu, iaitu Sriwijaya di Sumatera dan kemudian Majapahit di Jawa. Kesultanan Brunei bermula selepas pemerintah Brunei memeluk Islam. Semasa pemerintahan Sultan kelima yang dikenali sebagai Bolkiah pada 1473 hingga 1524, wilayah kekuasaan Sultan merangkumi Sabah, Kepulauan Sulu dan Manila di utara, dan Sarawak sehinggalah Banjarmasin di selatan. Catatan dari orang idahan menyebutkan tentang Abdullah menjadi orang Muslim pertama di Timur Sabah pada tahun 1408. Awal abad ke-15, Kesultanan Melaka menyebar pengaruh kuasa dan perdagangan serta agama Islam ke wilayah Brunei melalui pedagang Melaka. Kesultanan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis tahun 1511. Kesultanan Bolkiah Brunei memperluaskan pengaruh ke utara sehingga ke Luzon dan Sulu serta sebelah selatan dan barat Borneo. Abad ke-16, rekod sejarah Brunei mencatat kedatangan dan hubungan diplomatik pedagang Cina di Sabah. Bukti arkeologi yang ditemui menunjukkan yang orang Cina bertukar barang seramik Cina dan rempah ratus peribumi Sabah. 1521, Antonio Pigafetta, penulis sejarah kepada Ferdinand Magellan, tiba di Brunei dan disambut secara besar-besaran. Pigafetta menulis Brunei sebagai Borneo mengikut cara sebutan orang Eropah. Pelayar Eropah kemudian menggunakan nama Borneo untuk keseluruhan Pulau Borneo disebabkan pengaruh Brunei pada masa itu. 1526, orang Portugis yang diketuai oleh Menezes melawat Brunei. 1570, Sepanyol berjaya menakluk Manila. 1578, Sepanyol dengan armada kapal dan bala tentera yang terdiri dari askar Sepanyol serta askar-askar mestizo dan pribumi Filipina menyerang dan menakluk Brunei.
Akibat penyakit disentri dan tentangan dari askar Brunei serta pribumi Borneo, Sepanyol berundur meninggalkan Brunei. 1665, Kapten Cody telah melawat Borneo dan beliau merupakan orang Inggeris pertama yang melakukan lawatan ke Borneo. Pada Perang Saudara Brunei 1660 hingga 1673, Sultan Brunei, iaitu Sultan Muhyiddin meminta bantuan tentera Kesultanan Sulu untuk memerangi pemberontak di Pulau Cermin dan dikatakan telah berjanji akan menghadiahkan Sabah kepada Sultan Sulu. Menurut seorang sejarawan Brunei, pehin orang kaya Amar Diraja Dato' Seri Utama Haji Awang di dalam bukunya Tarsila Brunei, ada menyebutkan yang tentera Tausug atau Sulu tiba di Pulau Cermin hanya melihat pertempuran dari kapal mereka. Apabila pemberontak berjaya ditewaskan, barulah tentera Tausug mendarat hanya untuk mengambil rampasan perang dan tawanan hamba. Kejadian ini menyebabkan Sultan Muhyiddin murka, lalu mengarahkan tentera Sulu pulang tanpa memberikan wilayah Sabah. Brunei menafikan pemberian Sabah kepada Sultan Sulu. Tidak ada bukti bertulis mengenai serahan tersebut. Penghujung abad ke-17, Kerajaan Tidong yang berpusat sekitar Tawau dan Tarakan menguasai pantai timur Sabah dari Paitan hingga Pulau Timbun Mata dan digelar Daerah Tirun. Kuasa Tidong merosot bila wilayah itu mula diduduki Lanon dari Mindanao dan Kepulauan Sulu yang menjadikan beberapa muara sungai sebagai pangkalan armada Lanon untuk menyerang pesisir Borneo Barat hingga ke Selat Melaka. Dalam tahun 1761, Alexander Dalrymple, seorang pegawai dari syarikat Hindia Timur Inggeris di Madras, India, telah membuat perjanjian dengan Sultan Sulu yang membenarkan beliau membuka pangkalan perdagangan di Pulau Barambangan. Dalrymple menamakan pulau itu Felicia. Tahun 1771, disebabkan perebutan hak kuasa berdagang di Marudu yang di bawah pemerintahan Brunei, orang-orang Iranon yang mewakili Kesultanan Sulu telah menyerang Kesultanan Brunei yang dianggap pesaing oleh Kesultanan Sulu. Sultan Brunei meminta bantuan Kesultanan Johor Riau untuk menghantar ribuan tentera orang laut Johor Riau bagi mengekang pengaruh Iranon dan Sulu atau Tausug. Tentera Johor itu berpangkalan di Kota Belod, Mengkabong dan Sembulan. Kepincangan pentadbiran, kebakaran, serangan Lanon dan juga serangan dari Kesultanan Sulu dengan bantuan orang Iranon serta Sepanyol membawa kehancuran pangkalan Felicia di Barambangan pada akhir 1775. Pangkalan diusahakan semula pada 1803 tetapi gagal dan ditinggalkan pada November 1805. Catatan Dalrymple tahun 1793, terdapat beberapa daerah di Sabah antaranya ialah Tirun atau Tidong yang dihuni suku-suku pribumi Tidong dan juga Berau. Tirun ialah kawasan kerajaan Tidong dan Berau yang merdeka, yang bermula dari Keniungan hingga Sungai Sibuku dan Tawau. Daerah Magindora atau Majidara bermula dari Sungai Tawau hingga terusan Duyung antara Sandakan dan Mumian. Daerah Paitan yang bermula dari Simpang Menayau hingga ke Paitan. Daerah Marudu atau Marudu yang dikatakan subur, bersempadan Marudu terdapat kawasan yang bermula dari Gunung Tempasok hingga Gunung Keni baru dikatakan punca aliran sungai-sungai di Sabah. Kawasan sekitar gunung terdapat pekan-pekan dan penempatan orang dusun dikatakan